saya Nur Syafiqah binti Johari, nombor matrik 061396, dan pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan adat-adat pertunangan masyarakat Melayu Islam menurut perspektif Islam. Pertunangan ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai khitbah. Ia merupakan salah satu permulaan kepada sesebuah perkahwinan, ataupun ia disebut sebagai perjanjian antara pasangan lelaki dan perempuan untuk berkahwin pada masa akan datang. Dan ia sering dilaksanakan mengikut adat resam sesuatu masyarakat tersebut. Seterusnya, hukum asal pertunangan dalam Islam ini adalah harus. Namun, ada sesebahagian ulama seperti Imam Syafi'i dan juga Dr. Abdul Karim Zaidan mengklasifikasikan bahawa hukum pertunangan ini adalah sunat, dengan membawa dasar mengatakan bahawa pentingnya setiap pasangan ni mengenali hati budi terlebih dahulu melalui ikatan pertunangan tu sebelum terlaksananya perkahwinan. Seterusnya ialah tujuan pertunangan. Yang pertama ialah persetujuan mengikat janji untuk bernikah. Yang kedua, menentukan tarikh dan tempat perkahwinan. Yang ketiga, menentukan kadar mahar, iaitu mas kahwin. Dan yang keempat ialah mengeratkan hubungan silaturahim antara kedua belah pihak. Okey, seterusnya syarat-syarat pertunangan. Kita ada 4 syarat pertunangan. Okay. Pihak lelaki tu perlu memastikan 4 syarat ni lepas dulu, barulah boleh pinang perempuan tersebut. Okay. Yang pertama ialah pihak lelaki itu perlu pastikan bahawa perempuan itu bukanlah isteri orang. Okay. Yang kedua, pihak lelaki perlu memastikan bahawa perempuan itu bukan muhrim pihak lelaki itu sendiri. Contohnya adik-beradik susuan. Okay. Dan yang ketiga, bukan berada dalam masa iddah. Sama ada iddah kematian suami ataupun iddah bercerai hidup. Dan yang keempat ialah bukan tunangan orang. Okey, bila dah lepas 4 syarat ni, barulah pihak lelaki ni boleh pinang perempuan tersebut. Adat pertunangan menurut perspektif Islam yang sering masyarakat Melayu sekarang buat. Apa dia? Yang pertama ialah sambutan. Selalunya sambutan ini akan dibuat oleh keluarga belah pihak perempuan. Selalunya keluarga belah pihak perempuan akan menyambut keluarga belah pihak lelaki di pintu rumah. Kemudian akan diiringi dengan bersalam dan bertegur sapa antara satu sama lain lah. Sebab apa? Sebab untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga belah pihak perempuan dan juga keluarga belah pihak lelaki. Di samping itu dapat mengenalilah sanak saudara antara kedua belah pihak. Okey. Seterusnya yang kedua ialah doa. Selalunya doa ini akan dibuat di awal majlis pertunangan dengan tujuan untuk memohon majlis tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu ia diketuai oleh ahli keluarga itu sendirilah. Okey, salah seorang daripada ahli keluarga. Okey, seterusnya ialah jamuan. Selalunya jamuan makan ini di dalam majlis pertunangan ini lakukan di hujung majlis ataupun selepas kedua belah pihak keluarga ini selesai melaksanakan rundingan. Okey. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk memberi penghormatan lah kepada rombongan lelaki dan tetamu-tetamu yang hadir dalam majlis yang diadakan. Apakah ulasan yang dapat dibuat berdasarkan adat-adat yang dilaksanakan oleh orang Islam dalam majlis pertunangan? Okay, yang pertama ialah daripada segi sambutan. Jadi, perlakuan menyambut tetamu ni dengan penuh kemesraan ini sangatlah dituntut dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW bahawa orang yang beriman kepada Allah ialah orang yang memuliakan tetamu, mempereratkan hubungan silaturahim dan yang sering mengucapkan kata-kata yang baik. Okay, seterusnya yang kedua ialah daripada segi doa. Selalunya doa ni kita akan buat di awal majlis. Tak kisahlah majlis apa pun, walaupun bukan majlis pertunangan, selalunya kita akan dahulukan dengan doa. Jadi apa fungsi doa ni? Doa ini dalam sesuatu majlis supaya tujuan dia supaya majlis ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga daripada khususnya kalau dalam majlis pertunangan supaya
hubungan kedua-dua pasangan itu kekallah sehingga ke majlis perkahwinan. Okey, dan supaya mendapat rahmat Allah. Sebab apa? Sebab segala urusan kita hendaklah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga berhak, Allah juga berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Jadi tujuan doa itu supaya Allah kukuhkan hati kedua-dua pasangan tersebut, supaya tidak terpaling dengan bisikan-bisikan syaitan. Okey. Seterusnya yang ketiga ialah daripada segi jamuan. Okey, selalunya jamuan kita buat dalam sesuatu majlis di akhir, di akhir majlis lah. Okey, memberi makan kepada para tetamu ni. Jadi memberi jamuan ataupun memberi makan kepada tetamu ni merupakan amalan yang baik dalam Islam. Ada dinyatakan di dalam Al-Quran, dan juga sabda Nabi SAW. Nabi SAW juga menegaskan, okey, dalam hadis baginda daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang lelaki ni telah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan terbaik dalam Islam? Dan baginda Nabi Muhammad SAW menjawab bahawa memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak kenal adalah amalan yang terbaik dalam Islam. Okey, seterusnya, apakah ulasan yang dapat dibuat berdasarkan adat yang dilaksanakan oleh orang Islam dalam majlis pertunangan? Okey, yang pertama ialah sambutan. Sambutan ini ialah sambutan oleh keluarga belah pihak perempuan terhadap keluarga belah pihak lelaki. Selalunya kita akan sambut tetamu ni dengan penuh kemesraan. Okay? Jadi perlakuan menyambut tetamu dengan penuh kemesraan ini sangatlah dituntut dalam Islam, seperti sabda Rasulullah SAW bahawa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang memuliakan tetamu, mempereratkan hubungan kekeluargaan dan mengucapkan kata-kata yang baik. Itu yang pertama, daripada segi sambutan. Yang kedua ialah daripada segi doa. Okey, ritual doa yang sering kita laksanakan dalam sesuatu majlis di awal majlis. Okey, jadi fungsi ritual doa ini dalam istiadat pertunangan. Dalam istiadat pertunangan ini, tujuan dia ialah untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hubungan kedua-dua pasangan itu berkekalan sehinggalah ke majlis perkahwinan, dan juga semoga majlis tersebut mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa? Sebab segala urusan kita hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.